بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu pagi ini untuk kita meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan 1440 Hijrah bersamaan dengan 2019 Masihi. Sebuah kitab yang syarat dengan faedah, yang padanya termuat 12 bab, yang keseluruhan bab-bab tersebut datang pada menyatakan hal-hal yang terkait tentang tauhid secara komprehensif, yang barang siapa yang mempelajarinya, mengilmuinya, memahaminya dan mengamalkannya, sungguh itu merupakan kebaikan yang tak terhitung baginya. Kerana sebagaimana kita mengetahui, tauhid adalah awal wajib, dan itulah seruan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala terhadap seluruh para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, agar mengingatkan umat, agar meletakkan kembali umat di atas landasan at-tauhid. Ya, sebagaimana banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal itu, dan tauhid itu tersimpul pada kalimatut tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, maka hendaklah kamu ketahui, kamu ilmui, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Ta'ala, menafikan seluruh sesembahan yang diambil oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila tauhid itu yang menjadi anutan dan pegangan umat manusia, maka mereka berada dalam keadaan penuh kebaikan. Namun kebalikan daripada itu, apabila mereka menukar, mereka mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan dan juga kekufuran, maka umat akan berada dalam kerosakan, dan ini sudah tentu ia merupakan perkara yang tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang sering kita takalkan di awal mukadimah setiap kali kuliah, perkataan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, aslus salah at-tauhidu wal iman wa aslul fasadi asyirku wal kufru. Pokok segala kebaikan itu adalah tauhid dan iman. Adapun pokok kerosakan adalah syirik dan kekufuran. Baik, kita akan kembali meneruskan kuliah kita, pelajaran kita pada bab yang ke-7 di bawah tajuk wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, mulai muka surat 143 sehingga 178, yang kesemuanya ini terbahagi kepada 5 sub perbahasan, dimulai dengan bahagian A dan diakhiri dengan bahagian E. Pada siri yang pertama, di dalam menjelaskan bab yang ke-7 ini, kita berhenti iaitu pada muka surat 152.
iaitu selesai ya, menjelaskan bahagian A, iaitu pengertian ibadah, dan juga sebelumnya mukadimah pengantar pada tajuk ini. Baik, langsung saja kita meneruskan ya, baki daripada perbahasan bahagian A, iaitu pengertian ibadah ya, sama ada dari sisi bahasa atau dari sisi istilah ataupun syariat. Kemudian ya, penyusun hafizahullah taala mendatangkan perkataan Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah pada muka surat 152 di bawah tajuk subtajuk iaitu macam-macam perhambaan. Yang ini kategori ya, ataupun jenis-jenis ya, perhambaan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah menjelaskan bahawa perhambaan itu ada 3 macam, 3 jenis, 3 bentuk, 3 kategori. Ya. Yang pertama, penghambaan yang bersifat umum. Yang kedua, perhambaan bersifat khusus. Dan yang ketiga, perhambaan bersifat sangat khusus. Ya. Adapun yang pertama iaitu penghambaan ataupun perhambaan. Apa makna hamba? Hamba adalah yang diatur. Hamba adalah yang mengikut aturan. Ya, siapa yang mengatur, siapa yang buat aturan? Yang menciptakan hamba. Siapakah dia? Allah Ta'ala. Ketika berada di alam roh, kita diajukan soalan ini. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika berada di alam barzah, ini juga soalannya. Man rabbuka? Ya, begitu juga ketika berada di padang mahsyar, tidak akan tergeser kaki anak Adam sehingga dia ditanya, ya, wa maza kuntum ta'budun? Ya, apa yang kamu ibadahi waktu kamu di dunia itu? Ya, maka orang beriman akan menjawab Allah. Baik. Yang pertama adalah penghambaan bersifat umum. Adalah sikap penghambaan terhadap sifat-sifat rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dah berlalu penjelasan tentang ar-rububiyah. Ma makna ar-rububiyah? Mentauhidkan, mengesakan Allah dari sisi segala perbuatan Allah Ta'ala. Ya, dan Allah, dia maha berbuat apa saja yang dia inginkan. Kerana Allah, dia adalah Al-Khaliq. Ya, dia memiliki ya, qudrah fa'alun lima yurid. Dia berkehendak, berkemahuan, nak buat apa saja. Tidak ada halangan dan batasan bagi Allah. Iaitu kewajipan seorang hamba mentauhidkan Allah dari sisi segala perbuatan Allah. Af'al Allah Ta'ala. Penghambaan seperti ini meliputi seluruh makhluk. Dan penghambaan ini disebut juga sebagai ubudiyah kauniyah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani abda. Tidak ada sesuatu pun di langit mahupun di bumi, melainkan pasti akan datang menemui Ar-Rahman sebagai hamba. Surah Maryam, surah 19 ayat 93. Sehingga orang-orang kafir pun termasuk hamba dalam kategori yang pertama. Ini semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ya, mereka menghambakan diri kepada Allah. Mereka adalah hamba. Walaupun mereka tak mengaku sebagai hamba, tapi mereka adalah hamba. Hakikatnya mereka dicipta, bukan mencipta. Apabila dicipta, maka mereka adalah hamba. Mereka memiliki Tuan. Tuan mereka siapa? Allah. Ya, segala makhluk ciptaan Allah. Jin, manusia, malaikat, langit, bumi, arash, kursi, pohon, ya, angin, udara, dan berbagai lagi. Semuanya itu adalah ya, makhluk Allah yang mereka taat kepada Allah. Ya. Itu adalah dari sisi apa? Ya, Allah Ta'ala dari sisi Ar-Rububiyah. Ya, ubudiyah kauniyah, mereka ikut aturan Allah. Matahari, langit, ikut aturan tak? Ikut aturan. Tak pernah. Ya, mereka itu menyelisihi. Orang kafir, ya, ikut tak aturan Allah? Ikut dari segi apa? Manusia. Ya, bernafas, makan, minum, tidur. Ya, dan segala-galanya. Yang kedua, adapun penghambaan bersifat khusus ialah penghambaan berupa ketaatan secara umum. Allah Ta'ala berfirman, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 63.
Penghambaan semacam ini meliputi semua orang yang beribadah kepada Allah dengan mengikuti syariatnya. Inilah dia orang yang beriman. Seorang Muslim yang beriman, mereka melakukan ibadah-ibadah yang khusus untuk mereka yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala menerusi Nabi SAW. Adapun penghambaan bersifat sangat khusus adalah penghambaan para Rasul alaihimussalatu-wassalam. Iaitu sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan tentang Nabi Nuh alaihissalam, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Ya, Al-Isra surah 17 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina" ila akhir ayat. Dan apabila kamu merasa ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 23. Begitu pula pujian Allah Azza wa Jalla kepada para rasul yang lain alaihimussalatu wassalam di dalam ayat-ayat yang lain. Penghambaan jenis kedua dan ketiga ini dapat juga disebut ubudiyah syar'iyah. Syar'iyah ni maknanya ubudiyah yang telah ditetapkan oleh syariat, pembuat syariat iaitu Allah Ta'ala. Kauniyah ni adalah general, universal. Ya, contoh istilah dua ni dipakai dalam pelbagai kondisi. Contoh, ya, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syar'iyah. Takdir kauniyah, takdir syar'iyah. Ya, itulah betapa telitinya para ulama menyebutkan pembahasan dari segi klasifikasi. Ya, contoh ayat-ayat kauniyah ni apa? Ayat-ayat yang terbentang luas di alam semesta itu. Ya, ayat-ayat kauniyah. Adapun ayat-ayat, ya, ayat-ayat apa dah? Syar'iyah. Syar'iyah itu adalah kalam Allah yang dapat dibaca, wahyu. Ya, Allah turunkan kitab-kitab yang kemudiannya Rasul menyampaikan kepada mereka. Mereka boleh baca. Ya, all of them are freely accessible. Walaupun Rasul telah wafat, kitabnya masih ada. Begitu maksudnya. Ya, ada perbahasan, barangkali ada tajuknya nanti akan datang. Baik, selesai sudah. Ya, bahagian yang pertama, perbahasan bahagian A iaitu pengertian ibadah. Boleh faham apa makna ibadah? Ya, kalau kita faham definisi ini, maka nanti ya kita akan dapat memahami ya kaedah-kaedah seterusnya. Dan ini akan menjadi ya barometer ataupun kayu pengukur untuk kita dalam beribadah. Ini adalah ibadah yang benar, ini adalah ibadah yang batil. Kerana dalam ibadah ini dia adalah daripada Allah Ta'ala. Tak ada satu makhluk pun boleh ikut campur tangan, walaupun dia adalah Rasul yang paling dekat. Ya, Rasul sendiri tak boleh memandai-mandai dalam urusan ibadah. Kerana Rasul adalah perwakilan, perutusan Allah Ta'ala. Tugas Rasul adalah menyampaikan dan mengajarkan, membacakan dan mengajarkan dan melakukan tarbiyah, iaitu tazkiyatun nafs. Ya, Allah sebut tentang Nabi SAW, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim." Baca atas mereka itu. Ya. Wa yuzakkihim, bersihkan, sucikan diri mereka itu daripada noda-noda kesyirikan, cara berfikir yang salah, cara bersikap yang salah, cara bertindak yang salah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ajari mereka, teach them, guide them, educate them. Ya, dengan apa? Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Jadi agama ini sumbernya dari mana? Sumber daripada agama? Wahyu. Ya, wahyu ni boleh sebut wahyu. Ya, nakal, nakli. Dalil nakli itu adalah wahyu lah. Ya, ataupun syariat kita sebut. Ini istilah-istilah yang sinonim, interchange. Tapi kena jelaskanlah by definition. Bila kita sebut syariat tu kita tahu. Ya, diambil daripada wahyu, Quran dan hadis. Baik. Bahagian B, dua syarat ibadat. Ini penting. Ya, barangkali banyak orang yang tidak mengetahui. Kalau kita ajukan soalan, apakah syarat untuk ibadah seseorang itu yang dilakukannya
diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana setiap orang melakukan ibadah ni, tentu dia sangat berhajat agar ibadah itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Betul kan? Dan itu adalah perkara yang wajib. Ya, alangkah rugi, sia-sia kalau ibadah yang dia buat sepanjang usia, namun di sisi Allah tidak diterima. Dan keputusannya bukan di dunia diketahui, tapi nanti di negeri akhirat. Jadi menjadi pelajaran berguna agar kita hendaknya concern, hendaknya kita teliti, hendaknya kita pasti. Jangan kita berletih berpayah, berwudu, mandi wajib, bertayamum, solat, puasa, zakat, haji dan apa saja amal ibadah. Tiba-tiba semuanya not accepted and yet rejected. Penat saja. Dan Al-Quran ada sebutlah tentang hal ini banyak ayat-ayat yang mengingatkan. Ya, iaitu kerana apa? Kerana mereka tidak memenuhi syarat ibadat. Nah, ini fardu ain ni kena tahu. Dia kena tahu. Jadi randomly kita buat survey, kita tanya, tahu tak apa syarat ibadah kita diterima oleh Allah? Kebanyakannya akan hanya jawab satu, iaitu ikhlas kerana Allah. Ya, ikhlas ini ya, masih terbuka pintu-pintu untuk melakukan amal ibadah yang bukan daripada syariat. Banyak manusia terjatuh ke dalamnya, iaitu dikenali sebagai bid'ah. Dengan alasan apa? Hasanah. Baik, bagus. Ya, dia ikhlas kerana Allah, tapi tak penuhi syarat yang kedua. Inilah yang banyak berlaku. Baik, mari kita lihat penjelasannya. Muka surat 153. Setelah kita mengetahui pengertian dari tauhid, iaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah, maknanya kita tak boleh sekutukan, tak boleh mensyarikatkan makhluk apa pun, sedekat apa pun dia dengan Allah Ta'ala, kerana tak sama. Ya, dalam dunia ni hanya ada dua saja, dua pihak. Satu Allah Ta'ala, satu lagi makhluk. Tu dua, tak ada yang ketiga. Ya, jadi kena dibezakan di antara dua ini. Ya, kita adalah hamba abdun. Ya, maka kewajipan kita adalah iaitu sebagai hamba. Akur, taat, patuh, tunduk. Ya, sepenuhnya menyerahkan jiwa dan raga, total submission kepada yang menciptakan. Siapa? Allah Ta'ala. Kita pun telah mengetahui bahawasanya tauhid merupakan salah satu fondasi besar. Foundation, asas, asas. Atas tegaknya agama ini. Ya, tapak dia. Maka kita harus mengetahui bahawa ada fondasi besar lainnya. Itu asas lainnya. Iaitu hendaklah kita tidak beribadah kepada Allah, melainkan dengan hal-hal yang Allah syariatkan. Jadi ibadah ini bukan asal kita berbuat mengikut ya selera, akal ya yang kita inginkan, bukan. Ia ada aturan. Nak berzikir ada aturan. Ya. Bacaannya, bilangannya, caranya, tempatnya, masanya, ya, dan pelbagai lagi. Semuanya tak ada satu yang terluputkan. Allah Ta'ala tak terluputkan satu pun. Semua telah disampaikan oleh Rasul yang diutuskan olehnya, iaitu Nabi SAW. Maka barang siapa yang keluar daripada aturan itu, dia pasti akan menemui jalan buntu. Akhirnya dia tersesat. Dan dia beranggapan dia beramal dengan amalan yang diterima oleh Allah. Alangkah ruginya orang seperti itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Ya. Ya. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia berbuat amalan yang soleh. Oh, dia mengerjakan kebajikan. Ya. Elok letaknya, hendaklah dia melakukan amal yang soleh. Tulis tu. Ya, sebab kebajikan ni ya, terjemahan yang sesuai daripada albir. Albir. Ya, tapi ini kebajikan kita boleh define further dengan iaitu berlakukan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ya, surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18, 110 ayatnya. Ayat terakhir. Jadi di sini
keywordnya adalah falyamal amalan solihan, amalan yang soleh. Yang kedua, wala yusyrik, jangan sekali-kali melakukan syirik. Jadi di sini mafhum lawannya adalah syarat ibadah yang pertama adalah tauhid. Sebab kalau syirik tak diterima. Yang kedua, amalan soleh, iaitu amal tauhid dan amal soleh. Nanti amal soleh tu ada definisinya. Ya, bila kita faham definisi amal soleh, telah faham definisi tauhid, dan salah satu ingredient kepada tauhid ni adalah apa? Iaitu ikhlas. Ikhlas tu adalah buah daripada tauhid. Sebab itu Al-Quran ada satu surah namanya Suratul Ikhlas. Itu jelaskan tentang apa? Tentang Allah Ta'ala. Supaya hamba-hambanya ketika mentadaburi surah ini kukuh kuat, tertancap kuat apa? Tauhid. Allah perintahkan Nabi SAW ucap, Qul huwallahu ahad, dialah yang Maha Esa. Dan begitulah seterusnya. Ayat yang totally menjelaskan tentang Allah Ta'ala. Tak ada yang lain. Ya, ikhlas. Tu. Baik. Oleh kerana itu Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, iaitu khalifah Islam yang kedua, Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, yang merupakan bapa mertua Nabi SAW, juga sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga, pernah berdoa. Ni bagus doa ni, kita hafal dan kita baca, kerana ia dibaca oleh siapa? Amirul Mukminin. Sebagaimana kita menyebut, aturan doa itu yang terbaik mengikut ranking mula-mula Al-Quran. Doa daripada Al-Quran. Kemudian doa daripada Nabi SAW. Kemudian doa daripada para sahabat. Kemudian doa kita, ataupun doa orang-orang soleh daripada generasi salafus soleh, kerana telah proven doa mereka. Itu para generasi terbaik, generasi salaf. Doa mereka itulah yang kita ambil dan kita amalkan. Kemudian doa-doa kita secara peribadi tentunya sesuai dengan apa yang kita inginkan di zaman ini. Maka ada 4 susunan. Doa daripada Quran, daripada hadis, sahabat dan generasi salaf. Tabi'in dan tabi'in. Yang kelima, baru kita. Maka package-nya full package. The most complete compilation of doa terhadap Allah. Apa doanya? Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Tengok tu, mencakupi. Ya Allah, ij'al, jadikanlah amali, kullahu, seluruh amalan aku, salihan, iaitu menjadi amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadi tadi mula-mula jadikanlah soleh seluruh amalku. Kemudian jadikan amalku ikhlas hanya mengharap wajahmu. Sebab apa sebut ikhlas mengharapkan wajahmu? Sebab apa ada wajah Allah situ? Tak sebut Allah langsung. Dan jadikanlah aku ikhlas kerana-Mu ya Allah. Tengok doa. Kadang tengok macam ayat tadi juga. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Berharap untuk bertemu dengan Allah. Rabb. Jadi disebut spesifik mengharap wajahmu. Kerana apa? Nikmat yang paling utama melihat wajah Allah secara langsung. Di syurga. Spesifik minta fokus doanya. Kemudian wala taj'al fihi li ahadin syai'a. Dan jangan engkau jadikan sedikit pun pada amalku untuk orang lain. Ni kenapa? Tengok betapa tajamnya Umar radhiyallahu anhu, seorang yang sangat faqih, sangat memahami tentang wasiat Nabi SAW. Ni semuanya kalau kita keluarkan doa ni, ada rujukan dalilnya. Betul kan? Ada. Kenapa? Mengharap wajah Allah. Sebab tu kemuncak az-ziyadah dalam syurga, iaitu dapat melihat wajah Allah. Alangkah ruginya orang yang tak dapat melihat wajah Allah. Maknanya dia berada di mana? Neraka. Dan jangan jadikan sedikit pun amal untuk orang lain. Kerana di negeri akhirat ada kelompok-kelompok yang akan mengalami kerugian. Salah satunya adalah letih berpayah beramal di dunia siang malam, dengan anggapan nanti untung dia di negeri akhirat, modal dia banyak. Itu waktu dia hidup, dia mati berterusan pahala. Sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaatnya, anak-anak yang soleh.
keturunannya dan sebagainya. Banyak tak pahala? Masya Allah, tak terhitung. Tetapi tiba-tiba di negeri akhirat semua amalan itu ataupun sebahagiannya dia pindah kepada orang lain. Tadi pagi kita dah baca, betul kan? Tentang hadis muflis, bankrupt. Bahasa Indonesia dia kata apa? Bangkrut. Ya. Berniaga tapi rugi. Ada kan? Letih payah berniaga siang malam, rugi, modal habis keluar. Perniagaan buluh kasap. Apa dia? Apa makna berniaga buluh kasap? Maksud buluh kasap, modal lesak, untung tak ke mana. Break even point, break even pun tak dapat. Ni letih tak? Itu berniaga okey, boleh mula balik, boleh berniaga semula, change strategi, ya, change action plan. Tapi kalau keputusan dah dapat di negeri akhirat, bankrupt, boleh return balik tak? Boleh undur semula? Boleh buat semula? Tak boleh. Jadi berdoa, jangan engkau jadikan sedikit pun tu, sedikit pun, wala taj'al fihi tu apa? Amal dia di ahadin syai'ah. Tak nak share amal kita. Pahala kita nak share dengan orang buat apa? Bab pahala tak akan di-share. Bab harta pun orang tak nak share. Tambah ni, tambah pula, ya, di padang mahsyar. Ketika itu nafsi-nafsi, ayah, isteri, anak, tak ada istilah, ya, walaupun satu keturunan, kekerabatan, apatah lagi kawan-kawan, jadi musuh semuanya. Nampak? Ini dalam konteks ni mungkin juga dia nak jadi amal bukan kerana orang lain. Kau jadi pada amalku untuk orang lain, maknanya bukan amal ni nanti dia diperoleh oleh orang lain. Ya, kalau ikhlas, maknanya kita buat kerana Allah, tidak disyarikatkan dengan sesuatu, tidak ada syarikat. Ya. Baik, kemudian seterusnya tentang firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini daripada ayat apa ni? Ayat kedua daripada surah Al-Mulk. Ya. Oh, tiba-tiba dia lompat ke sini. Ya. Betul. Tapi dia kena datangkan macam atas ni lah firman dia. Baik, contoh firman Allah yang lain. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baru ni. Sambung sini. Iaitu surah Al-Mulk ayat yang kedua. Tulis situ. Ya. Jadi diambil penggalan liyabluwakum ahsanu amala. Untuk menguji. Dialah Allah Ta'ala yang menghidup mematikan. Ya, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk menguji siapakah di antara kamu, ya, yang terbaik sekali amalannya. Daripada ayat ini, dengan pemerhatian yang tajam, dibuat sebuah kesimpulan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Ni ulama salaf, ulama tabi'in. Wafat, meninggal pada tahun 187 Hijrah. Beliau berkata tentang ayat ini. Ma makna ahsanu amala? Ya, bermakna akhlasuhu wa aswabuhu. Iaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Ni mesti ada dua syarat ni. Yang pertama ikhlas. Bismillah. Yang kedua paling benar. Tapi masih sama-sama maksud ini. Paling benar tu yang sama tu. Ikhlas, immediately semua orang faham. Lalu beliau, ya, rahimahullah pun ditanya, wahai Abu Ali. Ini gelaran kunyah kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Apakah yang dimaksudkan dari amalan yang paling ikhlas dan paling benar itu? Lalu beliau rahimahullah menjawab, ini adalah kaedah yang sangat agung. Ni dihafal ni kaedah ni, supaya dapat membantah orang-orang yang terjatuh dalam amalan bid'ah, supaya dapat menyelamatkan mereka, agar mereka keluar daripada bid'ah mereka dan ikut aturan ini. Kerana ibadah itu tak terhitung banyaknya, tak mampu nak dibuat semuanya. Tiba-tiba jatuh dalam bid'ah yang sia-sia perbuatan amalan bid'ah itu, tak diterima langsung oleh Allah, bahkan Allah murka. Ya. Baik. Beliau rahimahullah menjawab, innal amal, bahawasanya amal, idza kana khalisan, bila dilakukan dengan ikhlas, walam yakun sawaban, tetapi tak benar. Ikhlas dah. Kenapa kamu zikir 70,000
Saya buat kerana Allah. Tapi walam yakun sawaban. Tapi tak benar. Kenapa tak benar? Nanti akan datang penjelasannya. Lam yukbal, maka tak akan diterima. Ikhlas baru satu syarat daripada dua. Satu lagi tak benar, maka bagaimana Allah akan terima? Sebab dua syarat ni mandatori, tak boleh terpisahkan. Mesti dua berjalan beriringan. Ibarat apa? Ibarat mata wang tu. Mata shilling tu kan depan belakang ada dua-dua. Laku tak duit tu kalau ada sebelah aja? Duit ringgit tu sebelah aja 100, belakang tu tak ada apa-apa. Tak laku kan? Tu untuk mendekatkan pemahaman. Seterusnya wa idza kana sawaban. Tu yang pertama. Kalau ikhlas tapi tak benar, tak diterima. Sekarang second pula. Kalau benar tapi tak ikhlas. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau benar kamu buat, ya, lafaznya betul, la ilaha illallah. Sebutannya betul, ya. Bilangannya betul, waktunya betul, tempatnya betul, contoh. Tapi tak ikhlas, pun juga tak diterima. Ini SOP, Sunnah Operating Practices Nabi SAW yang diajar oleh siapa? Iaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Hatta, sehingga, ya. Kecuali boleh kita sebut juga, hatta hingga yakuna khalisan sawaban. Ni taukid lagi, tadi dah sebut dah di awal tu. Syarat adalah akhlasuhu wa ashabuhu. Sehinggalah, ya, sehingga dia buat, ya, sampai benar-benar khalis sawab, khalisan sawaban, iaitu sehingga dia terpenuhi dua syarat. Dia kena buat amal ibadah itu dengan dua syarat ini, iaitu ikhlas dan benar. Kemudian, ya, Fudail bin Iyad rahimahullah terangkan apa makna ikhlas, apa makna benar. Wal khalisu an yakuna lillah. Ikhlas itu adalah kamu berbuat kerana Allah. Ini syarat pertama, lillahi ta'ala. Yang ini insya-Allah tidak ada masalah bagi hampir keseluruhan orang yang melakukan amal ibadah, kecuali sesekali datang perasaan ria, ujub dan sebagainya. Tapi ini amalan batin, tak diketahui. Tapi kalau ditanya kepada mereka, kenapa kamu solat, kenapa baca Quran, kenapa datang kuliah? Lillahi ta'ala. Tak ada dia kata saya nak bazir masa, daripada saya buang masa tak ada kerja, nak buat apa, duduk dalam kuliah. Dia takkan jawab begitu. Walaupun barangkali dalam hatinya seperti itu, tapi zahir ucapannya begitu. Was-shawab an yakuna 'ala sunnah. Inilah dia. Ya, adapun maksud benar apa dia? Iaitu menjadikan amalannya di atas sunnah. Nampak tak? Jelas tak ni? Jadi ibadah itu adalah tauhid dan sunnah. Jadi kalau penghancurnya apa dia? Syirik dan bid'ah. Jadi janganlah allergic dengan perkataan bid'ah, kerana ia adalah istilah syar'i. Dia adalah istilah yang perlu diberi perhatian. Kerana barang siapa yang terjatuh kepada syirik, terjatuh kepada bid'ah, maka dia akan menjadi orang yang paling rugi di negeri akhirat. Ya, dia harap untuk menjadi orang yang beruntung, tetapi lihat result yang keluar nanti gagal. Ya, semoga Allah menjaga kita daripada menjadi orang yang gagal dan rugi. Baik, dari penjelasan tersebut, daripada ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah ini, para ulama merumuskan bahawa ada dua syarat diterimanya amal ibadah. Iaitu yang pertama, ikhlas. Ya, apa makna ikhlas? Mengerjakan amal ibadah semata-mata kerana Allah. Ya, ini adalah amalan hati, tak dapat dilihat, hanya pemilik saja yang mengetahui. Orang lain tahu tak? Tak tahu. Walaupun dia guess, buat guessing. Tak tepat, tak benar. Jangan duk nak meneka-neka niat orang. Ya, faham Rojihah? Yang kedua syaratnya adalah dipanggil ittiba'. Ittiba'. Alif taba'ain.
Iaitu mengerjakan amal ibadah menurut apa yang telah Allah Azza wa Jal syariatkan melalui contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi an yakuna ala sunnah, iaitu ikut sunnah Nabi SAW. Jangan diganti dengan sunnah selain daripada Nabi SAW. Kalau diganti dengan sunnah selain daripada Nabi SAW, tak dinamakan sunnah. Tak dinamakan sunnah tak dinamakan sunnah ataupun bid'ah hasanah. Tak ada bid'ah hasanah. Yang ada bid'ah dalalah. Tu. Cuba cari, ada tak hadis yang sahih yang mengatakan kullu bid'atin dalalah illa bid'ah hasanah? Ada? Tak jumpa. Wahai orang yang hobinya menukar sunnah dengan bid'ah, dengan mendatangkan pelbagai syubhat kesamaran, tinggalkanlah. Penat saja kamu buat bid'ah tu. Padahal amal ibadah tak terhitung banyaknya. Ya, penyeru-penyeru bid'ah ini hendaklah dijelaskan, diterangkan, ditahzir, diperingatkan dengan keras, kerana mereka mendatangkan musibah yang terbesar terhadap agama. Dari sisi apa? Mereka membatal dan mematikan sunnah. Padahal sunnah Nabi SAW terang, jelas, wadih, tak terhitung banyaknya. Ya, tiba-tiba mereka tu entah datang daripada mana atas nama agamawan, tok guru, tok syekh, bagai-bagai, menggezetkan amalan bid'ah, kemudian mereka letak nama bid'ah hasanah. Jadi mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul bid'ah hasanah wal furqah. Kerana tak akan bersatu ahli sunnah dengan ahli bid'ah, ahli tauhid dengan ahli syirik. Tak akan bersatu selama-lamanya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dua kalimah syahadah ini, ya, mengumpulkan dua syarat diterimanya ibadah, iaitu ikhlas kerana Allah Azza wa Jal dan ittiba' kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa saja mengucapkan la ilaha illallah, maka ia telah ikhlas kerana Allah. Dan siapa saja yang bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, utusan Allah, maka ia hanya meneladani beliau sahaja, tidak kepada yang lain sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar dah ni. Ya, ketika kita mempelajari kitab yang bertajuk apa? Tauhid, syarat dan rukun. Bila kita sebut tauhid, apa yang kita faham? Apa yang kita tergambar? Apa? Bila kita sebut tauhid, kita nampak apa? Kita nampak kalimah la ilaha illallah, ataupun secara penuhnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita panggil syahadatain, dua kalimah syahadah. Rukun Islam nombor satu. Nombor satu. Ya. Sebab itu kalau kita belajar mengikut manhaj Al-Quranul Karim, bukan ikut manhaj kalam, kita akan jelas. Semua prinsip-prinsip ini akan ada, yang akan menyelamatkan seorang daripada terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kebidahan. Dia akan selamat. The chances are very high. Dan mereka akan teguh, kukuh, tenteram, aman, merasa tercukupkan dengan berjalan di atas kefahaman tauhid ini. Secara ringkas. Lepas tu Syekh rahimahullah menyebutkan dua kalimah syahadat ini mengumpulkan dua syarat ini. Memang benar. La ilaha illallah syaratnya apa? Padanya tersimpul tauhid, iaitu ikhlas. Sebab tu dinamakan kalimatul tauhid atau kalimatul ikhlas. Dua nama yang paling utama menduduki terangga teratas. Kemudian nanti banyak lagi nama-nama kalimatul tauhid. Sebagai ulama mengumpulkan, menyenaraikan nama-nama yang disandarkan kepada kalimatul tauhid. Apa makna kalimatul tauhid tadi? Ma makna la ilaha illallah? Iaitu la ma'budah bihaqqin illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Ta'ala. Bagaimana nak beribadah kepada Allah ni? Kalimah yang kedua. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad Nabi SAW adalah seorang hamba, abdun, dan seorang rasul. Apa makna abdun? Nabi seorang hamba, iaitu abdun la yu'bad, maka tak boleh diibadahi. Minta pada Nabi SAW, ya, sesudah kewafatan Nabi SAW pergi ke kuburan dan sambil lalu ke makam yang mulia, minta, ya Rasulullah, aku datang daripada jauh, aku ada hajat, tolong perkenankan.
Atau tolong sampaikan kepada Allah. Ya, Nabi SAW tidak diberikan otoriti itu. Tu. Ya, tak boleh diibadahi, tak boleh diletakkan Nabi SAW itu setara dengan Allah Ta'ala. Kerana beza Al-Khaliq dan hamba. Kemudian, sebagai seorang Rasul, la yubzak, tak boleh didustai. Bal, ya, bahkan apa yang boleh dibuat? Bal yuta'u wa yuttaba. Yuta' taat dan ittiba. Ini dia syaratnya. Jelas tak? Jadi kalimah itu sendiri sudah menatijahkan syarat ini dalam beribadah. Kerana kalimah ini adalah kalimah yang berbentuk membawa manusia kepada menegakkan ubudiyah kepada siapa? Kepada Allah. Dan seseorang tak akan dapat beribadah kepada Allah dengan benar kecuali menerusi perantaraan Nabi SAW. Iaitu Nabi SAW menunjukkan tata caranya. Nabi SAW mengajarkan caranya. Dan Nabi SAW sendiri yang menunjukkan contoh. Ya. Jadi terang tak agama ini? Sangat terang. Sebab itu kalau orang yang berjalan di atas terangnya prinsip ini, maka sekali-kali dia tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan, tak akan terjatuh ke dalam kebid'ahan atas nama, atas alasan apa pun. Kerana kita sudah mengetahui Nabi SAW ketika diwafatkan oleh Allah Ta'ala, agama telah sempurna. Sehingga pengisytiharan kesempurnaan agama ini diucapkan pada hari yang sangat mulia, iaitu berkumpulnya 2 hari raya Idain bagi umat Islam di tempat yang paling mulia, ya, pada ibadah yang paling mulia, kemuncak ibadah, iaitu pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, bertepatan dengan hari Aidul Adha di padang Arafah. Bayangkan, 3 berhimpun. Ya. Yang pada waktu itu haji itu dipimpin oleh satu-satunya, yang pertama dan yang terakhir, oleh iaitu Rasul umat ini, Nabi SAW. Dan Allah perintahkan Nabi SAW mengisytiharkan tentang kesempurnaan agama ini pada waktu itu, di hari itu, di padang Arafah pada hari Jumaat, pada hari raya haji. Apa ayat dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Allah perintah Nabi SAW mengisytiharkan itu, deklarasi di hadapan 100,000 lebih para sahabat Nabi SAW yang ikut berhaji. Ya, aku telah sempurnakan, akmal, cukup lah. Dah sempurna dah agama ni. Kamal dah cukup. Ya, akmal dicukupkan agama. Mana apa cukup? Komplit. Hukum hakamnya, cara beribadahnya, aturan kehidupan, aturan dengan Allah, aturan dengan manusia, already completed. Takkan ada penambahan lagi lepas itu. Dan aku cukup nikmat bagi kamu. Maknanya Allah kurniakan kamu agama ini. Nikmat yang paling besar apa? Iaitu Allah kurniakan kepada Nabi SAW dan seluruh para sahabat yang hadir, iaitu agama Islam. Agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Ya. Tu. Dan Allah reda bagi kamu agama ini. Ya. Allah reda agama ini. Tak ada agama lain dah. Tak ada Rasul lain dah yang datang. Yang akan datang adalah iaitu pewaris yang amanah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, persis seperti itu. Tidak ditokok, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak diubah suai. Tu. Jadi kalau ada orang yang datang mengajar seperti itu, menyampaikan seperti itu, qala Allah wa qala Rasul, kukuh di atas sunnah, jauhi syirik, mereka lah golongan yang benar. Duduk dalam majlis mereka, ikut mereka. Bukan ikut mereka, dia ikut apa yang mereka sampaikan. Kerana muwafaqah dengan deklarasi pada hari Jumaat, pada hari Idul Adha. Siapa yang menyampaikan? Nabi SAW. Minallah. Minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah semuanya datang daripada Allah. Wahyu. Nabi SAW menyampaikan. Tak ada satu yang ditinggalkan, yang sorok, yang sembunyi, eksklusif untuk certain group, certain individu. No. Agama bukan seperti itu. Kewajipan kita apa? At-taslim.
Tunduk. Ikut. Terima. Jangan bantah. Jangan memandai. Ya Allah, terangnya lah agama ini. Wadih. Ibarat matahari di siang hari. Tetapi begitulah syaitan tak pernah putus asa untuk memalingkan manusia. Dan memang syaitan akan datang pintu pertama. Pintu tauhid. Pintu kedua, pintu bid'ah. Dua ni favourite Iblis sejak dulu sampai hari kiamat. Kerana dua-dua. Bayang. Ya, bid'ah. Kerana apa? Bid'ah yang boleh membawa. Selesai. Ya, ada pun perincian bab ini, ada perincian, nanti akan datang penjelasan. Ada kat sini. Secara ringkas. Baik, sekarang kita masuk syarat yang pertama. Ikhlas. Secara ilmu tata bahasa Arab, ya, ikhlas, ini terminologi bahasa Inggeris. Al-ikhlas berasal daripada kata khalasa, yakhrusu, khulusan atau khalasan. Tu yang berarti jernih dan bersih dari pencemaran. Maknanya very clean, purely, pure. Understand? Pure. There is no foreign particles, even minute size. Ya, totally at dia punya state condition original. Ya, tak ada pencemaran. Jika dikatakan Arab ni, maka maknanya selamat dan terhindar daripada bencana. Dikatakan juga khallasa, yukhallisu, takhlisan. Ini belajar kat mana ni? Ini PL. Apa tasrif? Atas. Masya Allah. Yang berarti selamat darinya. Ya, adapun ikhlas dalam ketaatan berarti meninggalkan sikap riak. Itu definisi oleh siapa? Tu ada kat bawah contohnya. Ya. Rujukannya. Baik. Sekarang kita lihat, ya, Syekh rahimahullah mendatangkan nukilan daripada ucapan para ulama sebelumnya. Iaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, merupakan salah seorang murid paling akrab, paling dekat, paling banyak meresapkan ilmu gurunya Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Mengatakan, sesungguhnya ikhlas itu adalah mengarahkan tujuan dari sebuah ketaatan hanya kepada sesembahan, iaitu yang diibadahi. Maknanya total. Segala kerja buat dia, inisiatif, intention dia, semuanya, ya, ditujukan kepada satu saja, iaitu Allah Ta'ala. Beliau rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ikhlas adalah mengesakan sesembahan dari selainnya. Beliau rahimahullah juga berkata, hanya mengharapkan kepada sesembahan dengan mengerjakan ibadah. Tu. Jadi dia buat satu ibadah tu, mengharapkan sesuatu daripada yang diibadahinya. Itu secara umum. Tapi kalau bagi syariat, tentunya yang dituju adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau orang kafir itu, mereka menyembah patung, ikhlas tak? Ikhlas kan? Dia harap patung tu yang menjaga dia, melindungi dia. Tapi salah penempatan. Salah meletakkan sesuatu. Merupakan kezoliman. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, pensyarah kita Al-Muwatta At-Tamhid, beliau rahimahullah berkata, al-ikhlasun niyatu fit taqarrubi ilaihi wal qasdu bi ada'i ma ifturida 'alal mu'min. Ikhlas adalah niat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan hanya mengharap kepadanya dengan menunaikan apa-apa yang diwajibkan atas seorang mukmin. Jadi niat ni adalah amalan hati, lintasan, ya, azam, intention. Dia bukan menerusi ucapan lisan, bukan. Lafaz bukan. Lafaz tu bukan niat. Ya, lafaz tu hanya untuk membantu. Ya, jika datang was-was. Ya. Sebenarnya ikhlas itu adalah lintasan, immediate. Macam kita nak solat zuhur. Belum masuk zuhur lagi dah niat dah. Terutamanya bila ada apa? Nak masuk. Betul kan? 10 minit, 20 minit, dah tahu dah zuhur, sekejap lagi nak masuk lah. Well prepared, siapkan diri. Ya, mandi, bersihkan badan, berwudu. Masuk azan, ya, siap untuk solat. Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah berkata, al-ikhlasu tasfiyatun niyyati fi ta'atillahi ta'ala. Ikhlas adalah mensucikan niat, tasfiyah. Ya, dia ada tarbiyah dan tafsiyah. Tasfiyah. Tarbiyah pendidikan, tasfiyah adalah pembersihan.
Yang maknanya menyucikan, membersihkan niat dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah, moto dia, misi dia untuk menyebar luaskan sunnah adalah, prinsip dakwahnya adalah iaitu tasfiyah dan tarbiyah. Buat cleaning dulu. Buat housekeeping dulu, barulah boleh tarbiyah. Ni macam cawan ni, sebelum nak isi air, sekarang katakan yang mengisinya teh tarik. Selesai minum teh tarik, nak buat apa? Nak bersihkan dia dulu sebelum nak isi air lain. Itu dia panggil iaitu tasfiyah. Buat proses cleansing, cleaning, housekeeping. Faham? Bersihkan dulu, baru boleh masuk air lain. Baru tidak ada apa? Contamination. Contaminate. Understand? Contaminate. Belajar sikit-sikit. Ya, supaya purely kalau masuk air tu, air, kalau kita masuk air sky juice tu, purely dia air mutlak. Tapi kalau ada sini, ya, sebesar duit siling tu, bekas air teh tarik, letak dia jadi air apa? Air apa? Air kelabu lah pula. Air mustakmal kalau dah air mustakmal lah pula. Air mutlak kalau dah masuk tu jadi air apa? Air apa? Air mustakmal lah. Air mustakmal Dah lah. berubah sifat. Kalau di sisi mazhab Syafi'i dia ada air mustakmal. Dia suci tapi tak menyucikan. Air mutlak suci lagi menyucikan. Tadi secawan ni, sky juice tu, plain water, mineral water ke, clean water tu, plain water kita masuk sini, boleh tak berwuduk dalam cawan ni? Boleh atau tidak? Boleh lah. Sebab apa? Dia pure. Dengan secawan ni cukup tak untuk berwuduk? Cukup kalau ikut cara Nabi SAW. Ya? Bahkan tak habis pun secawan. Tengoklah YouTube tu, Syekh tunjuk. Masya Allah, kecil dia, separuh ketinggian. Ya? Separuh untuk berwuduk. Bayang. Kalau nak mandi wajib tak cukup lah. Tu, faham? Ni, tasfiyah tu, bersihkan dulu. Sebab tu Syekh Al-Albani rahimahullah sangat tekun, sangat gigih, iaitu membersihkan terlebih dulu kitab-kitab yang padanya disaring, ditahqiq, ditakhrij hadis-hadisnya, memakan usianya sekitar berapa tahun? Sekitar 60 tahun. Sejak 20 tahun umurnya, menghabiskan seluruh usianya untuk berkhidmat dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sampai umurnya 80 tahun lebih kurang, meninggal dia. Dan Allah berkati usia Syekh Al-Albani rahimahullah, pelajaran berguna untuk para talibul ilm yang asalnya tak pandai pun bahasa Arab. Orang Albania. Ya, tapi berkat hijrahnya daripada bumi Albania pergi ke Syam, ya, dia pandai bahasa Arab. Sebab bumi Syam tu ada Arab, betul kan? Di situ dia tak pandai bahasa Arab. Umur berapa? 9 tahun begitu. Lihatlah bagaimana Allah mengatur seorang hambanya. Nikmat tak di bawah aturan Allah. Kemudian dia berminat dengan ilmu hadis. Waktu kecil dia belajar dengan ayahnya. Ayahnya adalah ulama besar mazhab Hanafi. Ada orang yang tak daripada mana menuduh bahawa Syekh Albani rahimahullah tak ada guru, belajar sendiri. Ni orang bodoh. Bahasa kasar kena sebut. Fitnah yang memfitnah di siang hari. Dan diulang-ulang fitnah itu sampai sekarang. Ya. Guru dia yang pertama ayahnya adalah ulama besar dalam mazhab Hanafi. Ya. Begitu juga kemudian guru-gurunya yang lain. Sehingga dia kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ya, miskin dia. Sehingga dia pernah menyalin kitab Ihya Ulumuddin dengan tangannya. Seluruhnya. Itu di antara manuskrip yang hilang yang sangat disayangi. Dia mentahrijh hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini juhudnya para ulama. Menjadi pelajaran berguna pada kita dalam menuntut ilmu ni, bukan santai-santai, berusaha. Yang asal tadi bukan orang Arab, boleh menguasai bahasa Arab. Menghasilkan kitab-kitab masterpiece, ensiklopedik dalam pelbagai bidang khusus. Ya, pernah dalam biografi itu diceritakan ketika salah seorang muridnya menyampaikan sebuah syair, kata-kata ulama kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau tak tidak, Syekh Asim Al-Qaryuti hafizahullah ta'ala, profesor dia di Arab Saudi, Syarah University kalau tak silap. Tapi syair yang disebut ini begini: Ahlul hadith hum ahlun nabi, wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Bila dengar saja ucapan ini, Syekh Albani rahimahullah mengalirkan air mata.
kerana dia berharap mudah-mudahan dia termasuk dalam kelompok itu. Apa makna syair itu? Ahli hadis, mereka adalah merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tak berjasad, tak bersahabat dengan jasad Nabi SAW, kerana Nabi SAW telah wafat, tapi mereka bersahabat dengan hembusan-hembusan mereka itu. Ketika mereka menyebutkan, ketika menulis, membaca, mendengar, sampai pada Nabi, qala Rasulullah, apa yang mereka buat? Berselawat pada Nabi SAW. Sebab itu orang yang akrab dengan hadis Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling akrab dengan Nabi SAW. Kenapa? Hak Nabi SAW mereka tunaikan, memberi salam dan selawat pada Nabi SAW. Allah muliakan Syekh Al-Albani rahimahullah dengan hikmatnya sepanjang usianya, dengan kitab-kitab hadis yang tak ada manusia yang tidak berhajat pada kitab-kitabnya. Sama ada kawan ataupun lawan. Lawan pun berhajat. Ya. Dan dengan usia beliau itulah melorongkan banyaknya ulama di zaman sekarang sampai hari ini berkecimpung dalam ilmu yang berkaitan dengan mentakhrij hadis. Banyak kitab-kitab dikeluarkan, tapi nama Syekh Albani rahimahullah tetap unggul. Bila disebut hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun manusia tak suka. Ya. Berhimpunlah manusia di atas muka bumi untuk tidak suka, membenci, menolak. Tapi siapa yang boleh halang Allah Ta'ala untuk mengangkat darjat hamba ni? Betul kan? Tu tengok. Wahai manusia, kamu nak dengki macam mana pun, kamu tak akan dapat mengatasi kecintaan Allah Ta'ala. Lihat para ulama di sepanjang zaman. Allah muliakan mereka walaupun mereka cuba dimusuhi. Setiap ulama tu di setiap zaman ada lawan dia, pasangan dia. Imam Bukhari rahimahullah ada tak pasangan lawan dia? Ada. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ada tak lawan dia? Ada. Imam Malik rahimahullah ada tak? Ada. Ibnu Taimiyah rahimahullah ada tak? Banyak. Tapi di mana mereka semua? Yang unggul ni siapa? Ya, itulah dia bukti. Imam Nawawi rahimahullah ada musuh tak? Ada. Tapi Allah muliakan Imam Nawawi rahimahullah. Nama dia sebut, ilmunya, dan begitulah. Ini pelajaran berguna kepada kita. Berhati-hati lisan terhadap para ulama alim rabbani. Baik, Malik. Ada yang mengatakan bahawa ikhlas adalah mengharapkan wajah Allah Ta'ala dengan ucapan dan amal perbuatan. Sebenarnya definisi tentang dua syarat ini banyak sekali. Ini di antara nukilan-nukilan yang dibawa oleh Syekh rahimahullah dalam kitab ini. Ada juga yang berkata bahawa ikhlas adalah meninggalkan sikap cinta, pujian atas amal-amal perbuatan dan mengesakan Allah saja dalam hal ibadah. Ni. Dia berbuat bukan nak dapat pujian manusia. Tak ada faedah manusia memuji. Ya, walaupun memang manusia fitrah suka dipuji, tetapi bukan itu matlamat utama, tujuan utama. Jangan dipalingkan. Jangan disimpangkan. Yang kita harap pujian siapa? Allah Ta'ala. Biar Allah puji kita. Dan kita puji Allah. Cuba tengok. Pelajaran berguna suratul Fatihah. Allah ajar kita puji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb sekalian alam. Puji hanya untuk Allah. Kalau orang memuji kita, ya, maka kita bersyukur di atas pujian itu dan kita kembalikan kepada Allah. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka hilanglah sifat sombong, sifat ujub, sifat riak. Ya. Tapi manusia bila tidak boleh mengawal keikhlasan, ya, mereka mula nak pamerkan apa yang mereka perbuat. Ya, mereka mula datang disusupi, ya, tanpa mereka sedar. Ya, tipu daya iblis yang sangat licik. Akhirnya mereka terkena penyakit, berbuat sesuatu untuk mendapat pujian manusia. Hal-hal pribadi, aktiviti pribadi, pencapaian pribadi, semua mereka nak pertontonkan, nak declare, ya, kepada orang. Ya, anak dapat best student, anak-anak dapat kerja bagus, anak dilantik jadi ketua pengawas, dilantik jadi ketua pelajar, semua dia nak upload. Untuk apa? Untuk apa? Cuba tanya. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah juga menyebut, apabila kamu nak berbuat sesuatu, kamu hadapkan dua dulu soalan sebelum kamu buat. Kenapa dan bagaimana? Why you do it and how you do it. Kalau kedua-duanya itu bertepatan dengan syariat, proceed. If not, on hold. KIV, simpan. Baik, dari penjelasan para ulama tersebut, maka dapat dikatakan bahawa pengertian ikhlas adalah mengerjakan amal perbuatan
untuk taqarrub al-qurb, ya, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Tidak kerana riak, ingin amalnya dilihat oleh orang. Ya, riak. Tidak juga kerana sum'ah, ingin amalnya didengar oleh orang lain. Nak buat apa saja, semua dia nak declare. Semua dia nak advertise, bagi orang tahu. Aku buat tu, aku buat ni, aku dapat tu, aku dapat ni. Anak aku 5 orang kat universiti. Seorang kat universiti ni, seorang kat universiti tu. Ya, anak aku best student, anak aku ketua pelajar. Ya, anak aku unggul. Ya, macam-macam lah. Untuk apa? Tak perlu. Kejayaan dunia tak perlu. Ya, yang kita inginkan adalah kejayaan yang diredai di sisi Allah. Itu nikmat. Sebab tu ada aturan. Dalam nikmat Allah ni ada aturan, ada rukun dia. Kita telah sebut. Apa rukun syukur? Apa rukun syukur? Contoh anak kita berjaya, diterima di universiti yang kita inginkan. Apa yang perlu kita buat mula-mula? Puji Allah. Pertama, puji Allah. Yang kedua, Sujud syukur. puji Allah. Ya, kemudian akur nikmat itu. Min fadli Rabbi. Akur, akui. Jangan kata, oh ini anak saya pandai lah, very genius lah. Daripada kecil saya ajar tuition lah. Ada guru peribadi bagai-bagai. Ya, bukan itu. Ni, akui dulu Allah. Kamu usaha macam mana kalau Allah tak izin? Nampak? Seperti pemilik 2 kebun tu. Dah nak panen dah. Tapi masuk kebun tak dengar nasihat teman. Sebut Masya Allah la quwwata illa billah, tapi sombong, tak percaya ada hari kebangkitan. Hasil usaha aku, apa jadi? Hancur, ranak semua. Gigit jari dia, menyesal. It's too late already. Nampak? Yang ketiga, ya, tu rukun syukur. Puji Allah Ta'ala, akui. Kemudian cinta kepada yang memberi. Cinta. Ya, makin sayang pada yang memberi, Allah Ta'ala. Yang keempat, gunakan nikmat itu untuk apa? Untuk ketaatan. Yang kelima, jangan guna nikmat untuk ke apa? Kemaksiatan. Ada tak di sini? Yang keenam, ya, publish, declare, ya, bagi tahu semua manusia. Ada? Tak kan? Tu. Jadi cukuplah dekat 5 tu. Biar ahli keluarga kita saja tahu sudah. Bismillah. Sulit ni. Ni bab ni sulit. Bab sulit sebab apa? Manusia mereka sentiasa suka berbangga-bangga. Ya, anak saya first class, anak saya hafiz. Dia tak rasa ke orang lain tu terkecil hati, tersakiti? Oi, hebatlah anak dia, anak kita tak pandai. Anak kita tak masuk universiti yang terbaik. Anak kita belajar, ya, universiti tempatan, tu pun tak ternama. Dia tak fikir ke tahap tu. Wahai manusia. Allah musta'an. Ni ada pro and con lah. Dia bergantung pada hati. Tapi juga kita jaga hati manusia yang lain. InsyaAllah. Seterusnya, tidak untuk seseorang. Buat tu bukan untuk orang. Tidak untuk meraih tujuan yang menjadikan amalnya sia-sia. Dan tidak dibuat-buat dalam beramal. Apa makna tidak dibuat-buat? Berpura-pura. Oh, duduk kat masjid bukan main lagi. Ya, rajin baca Quran. Tapi di rumah baca pun tidak. Ya. Oh, di masjid zikir bukan main lagi dia. Solat sunat bukan main lagi, tak berhenti. Tapi di rumah apa pun dia tak buat. Itu menunjukkan apa? Bukti tidak ikhlas. Sepatutnya ketika dia bersendirian tu lebih bersungguh. Di keramaian tu seperti biasa yang dia buat. Tapi kalau di rumah, sunat dia Masya Allah, baca Quran, zikir pada Allah, isi masa dengan baca kitab, dan berbagai lagi. Sebab amalan-amalan ini yang terbaik adalah dirahsiakan. Kecuali yang wajib, yang kena disohirkan, seperti solat berjamaah. Itu kena. Tak boleh datang alasan. Kenapa tak datang masjid solat berjamaah? Saya takut riak lah. Kena lawan. Yang tu kena lawan. Ya, yang tu tak ada alasan, kena lawan. Ya, kalau kita buat kerana manusia, tinggalkan kerana manusia, itu kan membawa kepada kesyirikan. Tu kena ingat. Ya, kalau berbuat kerana manusia, riak. Kerana berbuat, tidak berbuat kerana manusia, itu adalah syirik. Ya, tu. Akan tetapi amalnya itu semata-mata mengharap pahala daripada Allah dan keredaannya, serta takut atas hukumannya. Inilah dia ikhlas. Senang tak nak meraih ikhlas? Sulit. Tapi boleh tak mencapai ikhlas? Boleh. Apa syarat? Apa syarat? Iaitu takut pada Allah, harap pada Allah saja.
Jangan harap pada makhluk. Jangan harap pada manusia. Kerana kita sama-sama apa? Sama-sama mengharap. Kenapa kita harap pujian manusia? Ya. Kenapa kita harap pujian manusia? Kerana pujian manusia tak kekal. Dia hanya ada kepentingan, dia pujilah kita. Bila dah hilang kepentingan dia, apa jadi? Ibarat peribahasa orang tua. Habis madu, macam mana? Sepah dibuang. Sepah ke sepah begitulah. Masya Allah. Ibarat habis manis. Macam makan tebu lah dia peribahasa tebu kan. Kita dulu kecil-kecil kan makan tebu. Minum air dia kerap. Dah dapat air dia semua, kita buat apa? Kita buang, hampas dia. Betul tak? Ada guna lagi hampas tu? Ada lah guna, tapi bukan untuk mengeluarkan air. Barangkali untuk digunakan sebagai untuk dibakar dan berbagai lagi. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan suatu amal ibadah disebabkan manusia disebut riak. Ada kat sini. Nampak? Dan mengerjakan satu amal ibadah kerana manusia disebut syirik. Buat kerana manusia. Pak Mentua datang. Weh, rajin ni solat. Tak ada Pak Mentua tak solat. Bukan kerana Allah, kerana manusia. Adapun ikhlas adalah jika Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya. Jadi dari riak dan dari syirik. Baik, itu syarat yang pertama. Jelas. Jadi syarat yang pertama ikhlas. Dan Allah memerintahkan kita agar ikhlas. Iaitu mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Jadi kita ingat, bila kita berbuat, kita harap hanya Allah. Kerana Allah saja yang boleh membalas. Manusia boleh balas? Tak boleh kan? Ya, amal ibadah, manusia boleh bagi pahala? Tak boleh. Jadi kenapa kamu nak riak, nak ujub, nak sum'ah, nak takabur, nak sombong? Ya, tak ada faedah langsung. Yang ini semuanya memerlukan ilmu di depan untuk menolak segala tipu daya syaitan itu. Syaitan akan menjam manusia supaya jadi sombong. Macam syaitan tu dia sombong, betul kan? Dia tak ikhlas. Ya, ikhlas memang tak ada lah. Sombong ada, engkar lagi. Ya, sombong, rasa diri lebih baik. Ketika Allah perintahkan, semua kita tahu ayat ni. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa minal kafirin. Jelas wadih ayat ni. Ayat mukam, jelas. Dan ingatlah ketika mana Allah berfirman pada para malaikat, sujud sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Pendatang baru ni Allah jadikan dengan kedua tangannya sendiri, betul kan? Allah jadikan dengan kedua tangannya sendiri. Allah sendiri yang memasukkan roh. Allah ciptakan Adam AS pada hari Jumaat. Allah ajarkan Adam AS dengan ilmu yang tak diilmui oleh para malaikat. Istimewa tak? Istimewa. Ya. Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Semua sujud. Kecuali dia siapa? Iblis. Abah, dia enggan. Angkuh, takbur. Maka dia termasuk dalam kelompok yang ingkar, kafir. Kafir dia. Dia berani menjawab depan Allah. Berani dia. Menakjubkan padahal dia kenal Allah. Melihat Allah. Berbicara dengan Allah. Berapa lama? Wallahu a'lam. Menunjukkan pelajaran Iblis tu yang taat. Lama kenal, berada di syurga. Pun tak selamat lagi. Ya, apatah kita? Ya, yang beribadah sekejap dak, sekejap buat, tidak. Nak banding dengan ibadah iblis tu, tak terlawan. Jadi menunjukkan adanya hazard, berhati-hati. Selagi kita hidup, kita tak akan selamat daripada makar Allah. Apa ujian daripada Allah? Betul, kena berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka syaitan ni. Yes. Iblis ni pertama berani, dia engkar, dia lawan Allah Taala. Ya, khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana lebih baik. Ana khairan minhu. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku ni daripada api, dia daripada tanah. Inilah makhluk yang paling mula-mula tertipu dengan pendapat sendiri, akal. Bukan firman Allah. Allah perintah sujud, dia tak nak, dia guna akal dia. Ya. Dia kata Allah tu cipta dia daripada api. Dia rasa api lebih mulia daripada tanah. Siapa kata? Siapa yang kata api lebih mulia daripada tanah? Ya. Ada. Kalau kita senarai strong eyewitnesses of api and tanah.
Pasti kita tak ada dua-dua, betul kan? Api dalam keadaan tertentu dia membakar tanah. Tanah dalam keadaan tertentu dia memadamkan api. Nampak tak? Balance. Jadi agama ni bukan dengan akal. Firman Allah, perintah Allah, imani saja. Sami'na wa ata'na. Baik, kita selesaikan, iaitu syarat yang kedua. Penjelasan tentang ittiba. Syarat yang kedua panjang. Banyak. Semuanya. Okey, kita berhentilah. Ya, tentang ittiba. InsyaAllah panjang umur. Ya, kita akan lanjutkan penjelasan tentang syarat yang kedua diterimanya ibadah di sisi Allah, yang dimaksudkan amalan soleh, iaitu ikhlas dan ittiba. Dua-duanya wajib ada. Kalau tiada salah satunya atau kedua-duanya, maka amalan yang dilakukan mardud. Ya, mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Inilah syarat nombor 2 ni, yang akan datang nanti penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita kefahaman, kefakihan dalam agama ini. Kerana kefakihan adalah nikmat yang paling besar bagi orang yang menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan bagi seorang, Allah akan bagi dia faqih. Jadi belajar ni, kemuncak kejayaan pencapaian seseorang adalah dia dapat mencapai maqam faqih. Apa makna faqih? Faham dengan benar. Faham dengan benar. Banyak orang ada ilmu tapi fahamnya salah, maka dia terjerumus ke dalam pelbagai kesalahan dan kesilapan. Sebab itu mohon kepada Allah jadi kita faqih. Sebab tu Nabi SAW doa kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi kita tukar doa tu untuk kita. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, bagi aku kefakihan tentang agama dan faham tentang tafsiran Al-Quran. Dua nikmat. Dapat dua ni, selamat dah. Jadi kita kena selalu minta kepada Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah akan bagi. Ya, kita minta hidayah, Allah bagi. Kita minta faqih, Allah bagi. Begitulah Allah, dia maha pemurah. Allah adalah Rabb yang maha memberi. Ya, cuma saja hamba nak minta atau tidak. Ya, nak duduk kekal di atas pembenaran, di atas perkara yang batil, atau nak duduk mencari kebenaran di atas perkara yang hak. Itu kalau dah rasa zon selesa, tak nak berubah, apa yang ada ni cukup dah, betul dah. Dapat daripada nenek moyang, dapat daripada ustaz-ustaz, tanpa dia verify, clarify, ya, tanpa dia check and recheck, alangkah rugi. Dia akan berkekalan di atas itu. Kecuali kalau dia buka pintu hatinya, akalnya, ya, untuk menilai semula, untuk memastikan, akidah aku ni berdasarkan prinsip dia betul ke tidak ni? Pemahaman aku terhadap kalimah syahadatain ini betul atau tidak? Pemahaman aku tentang sifat-sifat Allah ni betul ke, sesuai ke dengan aturan wahyu? Atau berbeza, bukan daripada aturannya? Bila ada soalan tu, maka akan datanglah hidayah untuk membawa dan menggiringnya kepada kebenaran. Semoga Allah menggunakan kita hidayah, hidayatut taufik, ya, hidayah ilal Islam, sudah hidayah alal Islam, yang berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, yang berjalan di atas ucapan Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.